Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sama-sama pada pagi ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita hadir menunaikan solat subuh secara berjemaah dan direzekikan kita untuk duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan sambung kembali pengajian kita yang mana kita membicarakan berkaitan dengan pengurusan jenazah ataupun fik jenazah, yang mudah-mudahan diberikan kefahaman kepada kita, sekurang-kurangnya nanti dapat kita beramal ataupun dapat kita amalkan bila mana berlaku kematian daripada kalangan orang yang kita kasihi. Dan mudah-mudahan itu merupakan jasa terakhir kita ataupun amal bakti kita yang terakhir untuk orang-orang yang kita kasihi. Contohnya mak ayah kita dan sebagainya. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan pengajian kita, sedikit terguran ataupun sedikit nasihat untuk kita bersama, tuan-tuan. Orang Islam ini dia mesti tunjuk satu akhlak yang hebat, tuan-tuan. Orang Islam ini dia mesti ada civic yang tinggi, tuan-tuan. Saya bukan bercakap atas hak saya, walaupun itu merupakan hak saya. Pihak masjid menyediakan parking untuk penceramah ataupun ustaz, tapi bila datang tuan-tuan, parking dah penuh, tuan-tuan. Jadi mungkin ada orang kata, ustaz parking je. Bila sudah disediakan, maka itu hak kepada orang yang sepatutnya parking di situ. Kita datang masjid, tuan-tuan, nak sembahyang berjemaah, nak duduk majlis ilmu, nak pahala banyak, tapi kita ambil hak orang lain, tuan-tuan. Begitu juga, tuan-tuan, mungkin saya tak kisah sebab saya orang muda, tapi ada penceramah-penceramah kita yang dah uzur, tuan-tuan, bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, perkara yang sama juga, kadang-kadang kita pergi shopping mall, kita pergi tak mana-mana tempat, tuan-tuan, ada parking untuk orang cacat. Minta maaf saya sebutkan perkataan cacat, OKU, orang kurang upaya. Orang kurang upaya, bukan kelainan upaya, istilah bahasa yang tepat, orang kurang upaya. Jadi apa hak kita untuk ambil tempat mereka ni? Bahkan kadang-kadang saya lihat, tuan-tuan, bahkan berlaku juga di masjid, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana sikap kita terpaksa dilentak rantai, diletak kon. Kalau ustaz, tuan-tuan, badan sihat, dia boleh keluar daripada kereta, dia boleh angkat kon tu alihkan, dia boleh alihkan rantai tu. Tapi orang OKU, tuan-tuan, kita dah letak rantai, kita dah letak kon, tuan-tuan, dia sendiri pun susah nak bergerak ke sana kemari, tuan-tuan. Macam mana dia nak keluar daripada kereta, nak alihkan kon, nak alihkan rantai dan sebagainya. Kita boleh jawab alasan kita kata telefon lah pihak pengurusan. Ada tak dekat parking tu nombor telefon pengurusan sesuatu tempat, tuan-tuan? Tak ada juga. Jadi sama-sama kita kena ambil cakna, kena ambil peduli, tuan-tuan. Walaupun perkara ni kecil, tetapi ia melibatkan akhlak kita umat Islam, yang mana kita kena jaga akhlak supaya agama Islam, umat Islam ini dipandang hebat pada mata-mata orang bukan Islam, tuan-tuan. Jadi kita sambung pengajian kita pada pagi ini, tuan-tuan.
Sikit juga tuan-tuan saya nak sebut. Contohlah macam kat depan ni tuan-tuan nampak kan sejadah-sejadah hijau, sejadah khusus tuan-tuan. Ada orang dia tak suka, dia kata mana boleh khusus-khusus untuk orang tertentu. Duduklah depan ni. Nanti imam terbatal, gantilah. Ini semua tempat orang-orang yang boleh ganti tempat imam. Itu sebab suka saya ingatkan tuan-tuan, mana-mana tempat saya ingatkan. Bila dapat jawatan jadi imam, jadi Bilal, bukan datang ikut jadual, tapi kalau boleh datang sepanjang waktu. Maksudnya setiap waktu kalau ada datang. Kenapa? Kerana sejadah-sejadah ni disediakan oleh untuk imam-imam dan untuk Bilal-Bilal. Kenapa? Dia bukan untuk ahli jawatan kuasa bendahari, setiausaha, kan? Bukan tuan-tuan. Dilantik jadi bendahari, dilantik jadi setiausaha atas kemampuan dia untuk menguruskan apa yang dia sepatutnya dia buat. Kalau letak contoh setiausaha, sedangkan setiausaha pun sendiri tak reti nak jadi imam, menggigil nak jadi imam, imam batal, siapa yang nak naik ke depan tuan-tuan? Tuan-tuan, masjid ini institusi, surau ni institusi, bukan kita sembahyang dekat RNR. RNR tak ada siapa punya jawatan tuan-tuan di situ. Jadi kalau ada imam batal, siapa-siapa boleh ke depan sesuka hati. Tapi masjid institusi, surau ni institusi, ada ahli jawatan kuasa. Maka kita lihat kan ada sejadah-sejadah khusus untuk ahli jawatan kuasa masjid, khususnya imam dan Bilal. Bila mana berlakulah contohnya imam terbatal sembahyangnya, maka ada daripada kalangan imam yang lain ataupun Bilal boleh menggantikan tempat imam yang batal. Jadi tak ada isu VIP tuan-tuan. Tak ada isu VIP. Jadi tak boleh komplain, oh ini bila IJK masjid, bila imam ada sejadah khusus, ada tempat khusus. Tak apalah, ke depan lah. Nanti jangan kita ke depan tak tahu nak buat apa bila mana berlaku sesuatu masalah ketika mana mendirikan sembahyang. Ni semua ada sebab dia. Kenapa peraturan ditetapkan begitu dan begini. Jadi kita sambung pengajian kita pada pagi ini, yang mana kita masuk bab yang seterusnya, iaitu bab berkenaan dengan mencium jenazah. Bila berlaku kematian, khususnya orang yang kita sayang, kan, lazimnya mak dan ayah kita ataupun pasangan kita ataupun anak-anak kita, kan, kita akan cium mereka. Kenapa? Kerana kasihnya kita, sayangnya kita kepada si jenazah. Mak ayah kita yang membesarkan kita, yang memberi kita makan, pakai, sekolah dan sebagainya, kita rasa sedih bila kehilangan mereka. Dan itulah mungkin ciuman kita yang terakhir untuk mereka atas dunia ni tuan-tuan. Jadi dalam buku ini ada bab berkenaan dengan mencium jenazah. Menurut tabiat semula jadi manusia, di saat kematian timbul perasaan sedih dan duka cita di atas kehilangan orang yang dikasihi dan disayangi. Oleh itu, di mana sahaja berlaku kematian, selalu kita lihat mereka mencium jenazah untuk melepaskan kasih sayang yang terakhir. Perbuatan seperti ini tidak menjejaskan kesucian Islam dan tidak pula bercanggah dengan hukum syarak. Menurut hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah sahabatnya Uthman bin Maz'un. Hadisnya, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Uthman bin Maz'un wa huwa mayyitun wa huwa yabki aw qala ainuhu tazrifani, rawahu Tirmizi. Ini diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah sahabatnya yang bernama Uthman bin Maz'un, di mana air mata baginda mengalir di mukanya atau air matanya mengalir di pipinya, yakni membasahi pipinya. Jadi faham daripada hadis ini ataupun tak faham daripada tajuk ini, kan, mencium jenazah itu satu perkara lumrah dalam kehidupan manusia. Kerana apa? Tabiat manusia itu bila mana kehilangan orang yang dia kasih, dia akan sedih. Maka dia akan mengalirkan air mata dan dia akan menzahirkan kecintaan dia kepada si mati dengan mencium akan si mati ataupun si jenazah. Bahkan itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun manusia seperti kita. Seperti itu maksudnya tabiat, ataupun maksudnya kita kata perlakuan hari-harian baginda sebagai seorang manusia. Tapi dari segi darjat berbeza. Dari segi perlakuan manusia sehari-hari, perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti manusia yang lain. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, ada kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah baginda hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berlaku di Mekah, Rasulullah kehilangan dua orang yang dikasihi, yakni Abu Talib, pak saudara Nabi, kemudian isteri Nabi SAW yang pertama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang mana pada tahun yang sama kedua-dua orang ini meninggal dunia. Maka Rasulullah sangat sedih, sehingga digelarkan tahun itu dengan Amul Hazan, tahun kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai seorang manusia, ada kalanya manusia ini bergembira, ada kala manusia ini sedih. Itulah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini diceritakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium jenazah sahabatnya yang namanya Uthman bin Maz'un. Uthman bin Maz'un, yang mana Sayyidina Uthman bin Maz'un ini sahabat yang ditimpa dengan satu penyakit demam panas sehingga menyebabkan beliau meninggal dunia. Dan beliau orang yang pertama dikuburkan di Baqi'. Di sebelah Masjid Nabi ini ada satu tanah perkuburan yang dipanggil dengan Baqi'. Kita panggil dengan istilah Jannatul Baqi'. Kenapa? Kerana ada dua tanah perkuburan yang disebut oleh Nabi SAW taman daripada taman syurga. Baqi' di Madinah dan Ma'ala di Mekah Al-Mukarramah. Cuma Ma'ala tu jauh sedikit lah, boleh jalan kaki daripada Masjidil Haram, tapi semput jugalah tuan-tuan. Tapi Baqi' ni sebelah sahaja daripada Masjid Nabi SAW. Bahkan disunatkan untuk menziarahi. Sebenarnya bukan sekadar Baqi' dan Ma'ala, bahkan mana-mana tanah perkuburan orang Islam sunat diziarahi. Nabi SAW lazim, bahkan pada waktu malam pun Nabi menziarahi akan perkuburan Baqi'. Kenapa Nabi ziarah? Untuk mengambil ibrah, mengambil pengajaran, mengambil kita kata peringatan daripada kematian orang lain. Jadi antara jenazah awal ataupun orang yang paling awal dikebumikan di Baqi' itu yakni Sayyidina Uthman bin Maz'un, yakni salah seorang daripada sahabat Nabi SAW. Pada awal-awal dulu ketika Nabi sampai ke Madinah ini dulu dipanggil dengan Yathrib. Yathrib ni apa maksudnya? Tempat yang tak berapa elok lah, ataupun bahasa mudah faham, tempat celaka tuan-tuan, tempat berpenyakit. Maka disebut dengan istilah Yathrib. Kerana di Madinah pada ketika itu memang ada satu wabak penyakit yang lazimnya bila ada orang datang ke sana ataupun orang yang duduk di sana akan terkena wabak ni, demam panas. Demam panas. Mungkin demam tu simptom daripada penyakit tu. Macam contohlah kita kena COVID kan. Orang kena COVID, antara simptom dia demam panas kan. Tak selera makan, mungkin tak ada apa, deria rasa, bau dan sebagainya, contoh. Jadi disebabkan wabak itu, ada sahabat-sahabat yang terkena dengan wabak penyakit itu sehingga membawa kepada meninggal dunia. Ini yang berlaku. Tetapi hikmah hijrah Nabi SAW ke kota Madinah ini kan, kalaulah golongan orientalis mengatakan Nabi ini mencari perlindungan kan, ataupun Nabi ini nak mencari tempat yang lebih baik, hakikatnya Madinah pada ketika itu yang dipanggil dengan Yathrib bukanlah tempat yang paling baik untuk didiami tuan-tuan. Tetapi Nabi hijrah kerana apa? Nabi hijrah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ni orang istimewa kan?
orang yang membawa rahmat pada seluruh alam. Asalnya tempat yang dipanggil Yathrib itu tempat yang tak elok. Akhirnya bila Nabi berpindah ke Madinah, segala wabak penyakit itu kembali hilang, ataupun wabak penyakit itu diangkat oleh Allah Ta'ala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya tempat itu barakah sampai hari ini, tuan-tuan. Hikmah dia, buktinya apa, tuan-tuan? Covid yang masih berleluasa ni, tuan-tuan. Mekah Madinah tak mencatatkan kes penularan di dalam Mekah dan Madinah. Hebat, tuan-tuan. Kerana dua tempat ni memang didoakan oleh Nabi selamat daripada wabak ta'un. Ta'un ni apa dia, tuan-tuan? Ta'un tu bukan kolera yang kita faham. Ta'un ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu, penyakit yang berjangkit, itu dipanggil ta'un. Apa sahaja penyakit yang berjangkit maka dipanggil dengan ta'un. Jadi Mekah Madinah ni selamat daripada penyakit yang berjangkit. Kes yang ada, kes orang yang daripada luar datang ke Mekah, datang ke Madinah, tetapi tidak menjangkiti orang lain, tuan-tuan. Ini hebatnya dua kota yang didoakan oleh baginda Nabi SAW. Cuma kita nak sebut di sini apa? Nabi pernah menangis, Nabi pernah mencium sahabatnya yang meninggal dunia, namanya Sayyidina Uthman bin Maz'un. Jadi mencium jenazah ini bukanlah satu kesalahan dan tidaklah termasuk daripada yang disebut niyahah, iaitu meratap ataupun kita kata meratapi akan pemergian si jenazah. Ada orang mati, tuan-tuan, menangis amma apa amma, contohlah, sebab ni saya pernah tengok, tuan-tuan, amma apa kan, duduk tengah jalan. Saya pernah dulu, tuan-tuan, kat Shah Alam, daripada saya nak ke Kota Kemuning pada hari tu, nampak ada satu kereta Mercedes berhenti tepi jalan. Jalan jam pagi hari kan, sebab daripada dua lorong tinggal satu lorong, ada satu Mercedes tu berhenti tepi jalan. Jadi saya lalu sebelah tu, saya tengok, saya nampak ada orang tapi dah terlentuk. Saya tak sedar hati, saya pusing balik. Kemudian saya tengok orang tu tak sedarkan diri, mulut dah berbuih, Jadi tapi saya tak beranilah nak buka kereta ke apa benda, tuan-tuan. Ni sebab orang mati kan, kita pula suspek pembunuh ke apa. Saya telefon 999, saya cakap saya jumpa ada orang tak sedarkan diri, mungkin dah mati. Terus disambungkan kepada polis, ditanya dekat mana lokasi, saya bagi tahu dalam 15 minit polis sampai. Memang cek nadi memang dah tak ada lah. Kemudian bergila-gila buat CPR, termasuk saya, tuan-tuan, tak pernah buat CPR, tolong buat CPR, tuan-tuan. Kemudian ada satu kereta berhenti doktor tak tahulah klinik ke ataupun hospital swasta. Dia kata dia doktor, sama-samalah buat CPR atas tunjuk ajar daripada dia. Kemudian lebih kurang 1 jam lepas tu keluarga dia datang, sebab polis dapat trace daripada dompet dia tu ada IC apa semua, macam mana polis trace saya tak tahulah. Telefon ahli keluarga. Orang ni orang India, tuan-tuan. Orang India. Duduk tengah jalan lah, tuan-tuan. Dah lah tinggal satu lorong, dia duduk pula lorong yang kedua, tuan-tuan. Amma apa, tuan-tuan. Itu termasuk dalam niyaha, meratap, tuan-tuan. Termasuk dalam meratap, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia sedih yang keterlaluan sehingga dia mengganggu diri dia dan mengganggu orang lain. Itu meratap. Kalau sakat sedih-sedih, tuan-tuan, menangis, diri sendiri boleh kawal emosi dan dia tak ganggu orang lain, tuan-tuan, itu bukan dinamakan niyahah ataupun meratap, tuan-tuan. Jadi menangis itu biasa. Pernah kita dengar dalam masyarakat kita kata apa? Nanti cium jenazah tu jangan sampai air mata kita kena pada jenazah, nanti sengsara jenazah. Tak adanya, tuan-tuan. Tak adanya. Bahkan kalau jenazah orang baik-baik, tuan-tuan, tak sabar dia, cepatlah kuburkan aku, cepatlah, supaya dia dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan, kebaikan atas diri dia. Jadi tak ada isu pun. Air mata kita jatuh ke apa, itu tak ada isu ataupun tidaklah menjadi satu kesalahan.
Dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan anna Abu Bakrin qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa maitun, rawahul Muslim, bahawa sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, yakni pak mentua Nabi, sahabat Nabi, ayah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, telah mencium jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika Nabi wafat. Jadi sahabat pun mencontohi dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Yakni Sayyidina Abu Bakar pun pernah mencium jenazah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan daripada dua hadis tersebut, jelas bahawa hukum mencium jenazah itu tidaklah haram dan tidaklah pula makruh, tetapi hukumnya adalah harus. Tapi dengan syarat tidak sampai masuk kepada yang dipanggil dengan ratapan. Macam saya sebut tadilah kan, contohlah apa tak boleh terima keadaan, itu tak boleh. Tapi kita lihat kan orang Islam ni tuan-tuan, macam mana pun berlaku kematian keluarga, dia menangis, dia tetap steady tuan-tuan. Hebat Islam ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia bukan jenis pun mengaji pun, bukan jenis orang mengaji pun, datang masjid pun tak jumpa Jumaat tak datang tuan-tuan. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau hari Khamis terus lompat hari Sabtu, confirm dia tak datang masjid minggu tu. Dia datang untuk solat Jumaat. Ada yang lebih canggih, kalau tak raya memang dia tak datang. Tu sebab bila PKP tuan-tuan, kena pula waktu raya, tak ada sembahyang raya, memang dia tak datang lah. Ada orang macam tu tuan-tuan. Tapi walaupun keadaannya begitu, sebabkan iman yang sedikit di dalam hati kan, bila berlaku bencana, berlaku musibah atas diri dan keluarganya, dia tetap boleh bersabar tuan-tuan, tetap boleh bersabar. Hebatnya orang Islam tuan-tuan. Maksudnya iman walaupun lemah, tetapi tetap ada kekuatan daripada iman itu yang menjadikan kita seorang yang sabar. Kita lihat waktu Covid ni tuan-tuan, ramai orang yang kehilangan mak ayah tuan-tuan, tapi masih lagi kita relax lah. Maksudnya apa? Boleh lagi sabar. Kenapa? Kerana iman dalam hati tuan-tuan. Itu hebatnya orang Islam tuan-tuan. Baru-baru ni tuan-tuan, saya dengar dekat radio, saya tak pasti, yang saya dengar kerajaan Johor pun ada, mungkin kerajaan pusat pun ada, nak menyediakan satu inisiatif untuk anak-anak yatim yang kehilangan mak ayah disebabkan Covid. Nak berikan bantuan. Kalau saya lah tuan-tuan jadi Perdana Menteri, jadi pemerintah, Allahumma amin tuan-tuan, dia tak payah bantuan one off, bagi duit 100-200, tak perlu tuan-tuan. Anak-anak yatim ni senang cerita, bagi je bantuan pendidikan percuma daripada peringkat rendah sampai universiti tuan-tuan. Sekurang-kurangnya ijazah, kalau dia nak sambung master, pertimbangkan, bagi je tuan-tuan. Kerana pendidikan yang akan membuka jalan untuk dia berjaya kat dunia ni. Kalau sakat bagi one off 100-200 ringgit tuan-tuan, dia tetap dia makan sebulan dah habis, lepas tu duduk susah tuan-tuan. Tak patut gitulah. Sepatutnya bagi bantuan khusus pendidikan percuma sampai kepada peringkat tertinggi di universiti tuan-tuan. Sepatutnya gitu. Itulah baru nama kan, menyantuni, melayani anak-anak yatim. Tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, ini contoh tuan-tuan. Kita punya bajet tahun ni tuan-tuan diumumkan oleh kerajaan 300 lebih bilion tuan-tuan. Saya tak tahulah bilion tu berapa banyak kosong tuan-tuan. Dah banyak sangat, tak terkira kita. Bilion. Kalau kita bahagikan dengan 32 juta penduduk Malaysia ni tuan-tuan, setiap seorang ni dapat 10 juta tuan-tuan. Setiap seorang 10 juta tuan-tuan. Maksudnya sampai mati tak payah kerja tuan-tuan. Duit tu kalau letak dalam KWSP letak dalam ASB tuan-tuan, tiap-tiap tahun tuan-tuan kita ambil lah, kita dapat 10% daripada 10 juta tu tuan-tuan, sekurang-kurangnya 1 juta, tak payah 5% lah tuan-tuan kan? Kita dapat 500,000 tiap-tiap tahun tuan-tuan, tak payah kerja.
Saya cakap tuan-tuan, realiti apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan, duit tu bukan untuk kita tuan-tuan. Kita bekerja bayar cukai. Cukai itu kemudian diberikan pula cukai itu kepada siapa tuan-tuan? Kepada taikun-taikun besar tuan-tuan, toke-toke besar. Kononnya untuk menjana ekonomi negara. Taknya tuan-tuan, buka kilang besar-besar, pekerja asing juga yang dipanggil, bayar gaji murah. Rakyat kita apa dapat tuan-tuan? Kita nak pendidikan percuma, kita nak perubatan percuma. Kita tak nak minta, tak bagi 10 juta pun tak apa, kita tak heran. Tapi kita nak hak kita sebagai seorang rakyat, pembayar cukai dan sebagainya tuan-tuan. Itu sedia maklumlah tuan-tuan. Saya dapat idea ni daripada mana tuan-tuan? Ada seorang pensyarah bahagian ekonomi tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, 300 lebih bilion tu bagi je suruh rakyat Malaysia ni 10 juta, cepat je ekonomi meningkat. Ekonomi ni bukan dengan sebab banyak kilang. Ekonomi meningkat ni dengan sebab pembelanjaan yang banyak oleh rakyat. Maksudnya kitaran duit itu berpusing. Barulah ekonomi maju. Kalau rakyat tak ada duit, macam-macam shopping mall buka, kilang segala macam, pun tak guna juga. Ekonomi tak berjalan. Kenapa? Rakyat tak mampu. Itu. Sekian maklum tuan-tuan. Jadi kita sambung pula ni tuan-tuan. Jadi mencium jenazah itu hukum dia harus tidaklah mencium jenazah itu dihukum dengan haram ataupun makruh. Kemudian yang seterusnya, menangisi jenazah. Kita masuk bab seterusnya, menangisi jenazah. Telah menjadi tabiat semula jadi, bila mana kehilangan orang yang disayang, kita akan menangis. Maka apa hukum kita menangisi jenazah? Di sini pun disebut seperti yang saya sebutkan tadi, pernah berlaku pada Rasulullah, yakni 1 tahun yang dipanggil dengan Amul Hazan, kerana Rasulullah kehilangan isteri tercintanya dan kehilangan bapa saudaranya, yakni Abu Talib. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika mana anak baginda yang namanya Ibrahim, Nabi ni tak banyak anak lelaki, ada anak lelaki meninggal dunia. Ada anak lelaki Nabi SAW namanya Qasim. Maka Nabi SAW ini digelar dengan Aba Qasim, bapa kepada Qasim, pun meninggal dunia. Dapat pula anak lelaki namanya Ibrahim, rupanya macam Nabi SAW, ikut belah bapa, pun meninggal dunia. Maka Nabi bersedih dengan kehilangan anak lelaki Nabi SAW. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma'u wa qalbu yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa ana li firakika ya Ibrahim la mahzunun, rawahu Tabrani. Kata Nabi SAW, air mata mengalir dan hati berduka cita, dan tidak sesuatu yang kami sebutkan selain daripada yang disukai Allah. Sesungguhnya aku merasa duka cita dengan kepemergian engkau, wahai Ibrahim. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi Nabi pun pernah menangis, Nabi pun pernah berduka cita, Nabi pernah dalam kesedihan saat kehilangan anak baginda Nabi SAW, yakni Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim. Ini pun dalil tuan-tuan, contoh. Ibrahim ni bukan bahasa Arab sebenarnya. Nama Ibrahim, perkataan Ibrahim itu asalnya bukan perkataan daripada bahasa Arab. Jadi boleh tak letak nama anak lain daripada bahasa Arab? Boleh tuan-tuan. Boleh. Dulu kita orang Melayu zaman dulu tuan-tuan tengok cerita-cerita pendekar dulu kan. Ada nama melati, kuntum lah, buang segala macam tuan-tuan. Melati tu mungkin nama bunga lah tuan-tuan, kuntum pun bunga, buang tu mungkin tak tahulah, mungkin kena buang ke apa sebenarnya. Contoh. Tapi syaratnya nama tu biarlah nama yang maknanya dengan makna yang baik. Cuma kita orang Islam ni nak menampakkan identiti Muslim kita, kita namakan nama kita ni dengan nama dalam bahasa Arab. Tu yang nama Muhammad, nama apa ni, Abdul Aziz dan sebagainya, contoh. Supaya dinampakkan identiti sebagai seorang Muslim.
Contoh tuan-tuan kan, pemain bola sepak kan, apa, Zainuddin Zidane kan, Perancis, bekas pemain bola sepak Perancis lah kan, Zainuddin Zidane kan. Sebab kau orang Perancis tak boleh sebut elok-elok. Oh, kalau nama Arab dia asal Libya kan, keturunan dia asal daripada Libya. Nama dia Zainuddin Zaidan. Zainuddin Zaidan. Orang Perancis susah sangat nak sebut tuan-tuan. Jadi Zainuddin Zidane. Tapi makna yang baik lah, makna yang baik. Terpulang lah. Yang lebih baik dinamakan dengan nama para nabi dan rasul. Yang paling baik awalnya dinamakan dengan diletakkan, digandingkan dengan nama-nama Allah. Aziz, nama Allah yang maha berkuasa, yang maha gagah. Letak Abdul Aziz, jadi hamba kepada yang maha gagah. Ghani, yang maha kaya, letakkan disandingkan dengan Abdul, Abdu, ini maka disebut dengan Abdul Ghani, hamba yang maha kaya, contoh. Digandingkan. Kemudian barulah lepas tu letak pula nama daripada kalangan para nabi dan rasul. Maka para alim ulama sebut seelok-elok nama bagi anak yang pertama, kalau dapat anak lelaki maka dinamakan dengan Muhammad. Mudah-mudahan dengan nama Muhammad itu mengalir barakah dalam keluarga tuan-tuan. Letak nama Muhammad. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada kalangan sahabat tidak ada seorang pun nama daripada anak-anak para sahabat yang dinamakan Muhammad. Daripada kalangan tabi'in tidak ada daripada kalangan tabi'in yang dinamakan mereka ini awalnya dengan nama Muhammad. Tidak ada tuan-tuan, jarang sekali. Kenapa? Bukan mereka tak nak mengambil keberkatan atas nama Nabi Muhammad, tetapi sebagai penghormatan nama itu khusus untuk kekasih Allah Muhammad, mereka segan meletakkan nama anak mereka dengan nama Muhammad. Tapi mereka letak dengan nama-nama sahabat yang lain. Ada yang namanya Ali, ada yang namanya Umar. Contohlah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah daripada Bani Umayyah, cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa tak letak nama Muhammad? Dia letak nama Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Nama sahabat tak apa, nama Nabi ni sebagai satu penghormatan, mereka segan nak letak nama Nabi SAW. Mungkin nama Muhammad tapi perangai nanti tak sama dengan perangai Nabi Muhammad SAW. Itu dululah. Tapi hari ni kita guna nama Muhammad, maka jaga adab dan akhlak kita kalau nama kita ada nama Muhammad. Kemudian kita masuk tajuk seterusnya, iaitu meratap. Meratap ialah menangis dengan berlebih-lebihan sehingga sampai menjerit-jerit, mengoyak-ngoyak pakaian dan menghempas-hempas badan, serta menampar muka dan dada sambil menyebut nama dan jasa orang yang mati. Perbuatan ini diharamkan dan tidak boleh dilakukan kerana perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang pada zaman jahiliyah. Sabda Rasulullah SAW, "Laisa minna man darabal hududa au syakka juyuba au da'a bida'wati jahiliyah." Rawahul Muslim. Ini tidak masuk daripada golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, yang mengoyak-ngoyak baju, yang berteriak-teriak seperti mana orang-orang jahiliyah. Jadi perbuatan meratap ini satu perbuatan yang diharamkan oleh syarak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut gini. Jadi Nabi kata bukan daripada kami. Jadi bukan daripada sikap ataupun perangai akhlak orang Islam. Bila mana berlaku kematian, mereka menampar-nampar pipi, koyak-koyak baju, menjerit sana menjerit sini. Ini bukan sikap ataupun perangai daripada orang Islam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, "Ana bari'un minhu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqqah." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlepas diri daripada Abu Musa.
yang mana Abu Musa Al-Ansari menyebut apa dia, saya berlepas diri dengan orang yang Rasulullah berlepas diri daripadanya. Yang ini Rasulullah berlepas diri, yang ini tidak ada kena-mengena dari orang yang berkabung dengan berteriak, menarik rambut dan mengoyak-ngoyakkan baju. Ini. Kalau dalam dunia Islam, saya sebut dunia Islam bukan dalam agama Islam, tuan kena faham, ada istilah lain-lain. Dalam dunia Islam ada satu mazhab dipanggil dengan mazhab Syiah. Mazhab Syiah. Jadi dalam Islam ni macam-macam mazhab. Mazhab ni senang ceritalah. Kalau bahasa mudah faham, madrasah. Madrasah. Jadi mazhab ini, kita dalam Islam ni ada 3 rukun utama. Dia bukan dipanggil arkanul Islam, tapi arkanuddin, rukun beragama. Yang pertamanya akidah, yang keduanya syariat, yang ketiganya akhlak. Akidah, kalau kita ni ahli sunnah wal jamaah, sama ada akidah kita Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Tetapi umum kita faham, itu dulu. Hari ini digabungkan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dijadikan satu silibus pengajian akidah yang dipanggil dengan sifat 20. Cuma masih ada contoh di India ataupun di Pakistan, kawasan-kawasan sanalah, orang-orang mazhab Hanafi, dia hanya berpegang dengan akidah Maturidiyah sahaja. Tapi kita di sini dah digabungkan akidah Maturidiyah dengan akidah Asy'ariyah. Jadi dipanggil dengan sifat 20 contoh. Kemudian seterusnya ada akidah yang lain dipanggil dengan Mu'tazilah. Ada akidah yang dipanggil dengan akidah Jabariyah, Qadariyah, Syiah, kemudian akidah golongan Tajsim dan sebagainya, contoh. Kemudian ada mazhab yang dipanggil dengan mazhab fiqh. Mazhab fiqh yang umumnya sampai kepada kita hari ini ahli sunnah wal jamaah, mazhab yang 4. Mazhab yang paling tua mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang paling muda mazhab Hambali. Tapi pada awalnya dulu ada mazhab yang lain. Ada mazhab Sufyan As-Sauri, ada mazhab Imam Auza'i dan sebagainya. Tetapi kenapa zaman ni tak ada? Kerana tidak ada legasi yang menyambung madrasah ilmu yang mereka asaskan. Yang madrasah ilmu yang mereka asaskan. Itu mazhab dari segi sudut syariah, fiqh. Mazhab dari segi sudut tasawuf ataupun akhlak, itu yang kita panggil dengan tarikat. Tarikat ni maksudnya jalan nak sampai kepada kenal Allah Ta'ala, jalan nak sampai menjadi seorang yang sangat beradab dan berakhlak dengan Allah dan juga dengan sesama makhluk. Bukan nak jadi wali. Wali ni anugerah Allah. Bukan boleh benda dikejar-kejar. Ada orang ada zikir siang malam pagi petang nak jadi wali, kan? Kita ni bertasawuf, ini bertarikat untuk akhlak, kan, untuk nak mengejarkan kewalian. Macam contohlah kita belajar agama nak jadi ulama, kan? Ulama ni pilihan Allah. May yuridullahu khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan padanya, ada ulama mensyarahkan, Allah Ta'ala nak jadikan orang itu ulama, maka diberikan faham agama, bukan diberikan sijil yang tinggi. Tuan-tuan. Jadi kita belajar ni niat kena betul lah. Sijil itu wasilah, sijil tu alat kat dunia ni. Tetapi hakikatnya kita belajar ilmu untuk ibadah, nak jadi orang soleh pada sisi Allah Ta'ala, bukan pada sisi manusia. Jadi tak perlulah nak kata ana ni ulama. Contoh, ana tuan guru, ana syekh, tak payah. Kita jadi orang biasa-biasa je, tuan-tuan. Yang penting pada sisi Allah, Allah Ta'ala kenal kita, cukup lah. Jadi adanya mazhab yang kita panggil tarikat, yang panggil Syazili, yang dipanggil dengan tarikat Qadiri, tarikat Naqsyabandi dan sebagainya, contoh. Jadi saya nak sebut tadi Syiah. Syiah ni salah satu daripada mazhab yang ada.
Dalam Syiah tu pun banyak lagi pecahan kan, ada Syiah Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyar, segala macam lah, macam-macam Syiah pun ada. Ada yang melampau sampai boleh ulama kita menghukumkan kafir. Yang melampau ni yang macam mana? Yang mengatakan Jibril salah hantar wahyu, sepatutnya wahyu kepada Ali tapi terhantar kepada Muhammad. Dia kata gitu. Ini rosak akidah, jadi kafir tuan-tuan, murtad. Ada yang mengatakan Quran yang ada pada kita ahli sunnah ni hanya 1/3 sahaja tak sempurna, yang ada pada mereka sempurna. Sedangkan ulama-ulama kita minta, kalaulah betul yang pada kita tak sempurna, bagilah yang sempurna, kami pun nak baca. Sampai hari ni tak ada Quran yang katanya sempurna tu. Ini tuduhan yang menghina Al-Quranul Karim, kalamullah, boleh menyebabkan murtad, terkeluar daripada Islam. Apa lagi tuan-tuan? Mereka mencaci maki sahabat. Hampir 90% sahabat semua dicaci maki oleh puak-puak Syiah ni. Hanya sebahagian kecil sahaja yang mereka beriman ataupun yang mereka ikut. Contoh Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman habis dicaci maki, bahkan dikafirkan oleh puak-puak Syiah. Maka ini menyebabkan mereka boleh murtad, terkeluar daripada Islam. Ini yang melampau. Tetapi ada Syiah yang sederhana, tetapi tetap dihukum sesat oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Antaranya apa? Syiah Zaidiyah. Akidah dia ada akidah dia sendiri, tapi fiqahnya dia ikut fiqah mazhab Syafi'i tuan-tuan. Ini disebut dengan apa? Syiah Zaidiyah. Jadi dalam Syiah ni tuan-tuan yang melampau ni, pengalaman saya lah. Zaman saya belajar dulu di Syria, ada beberapa kali saya pergi ketika bulan Muharram. Yang ni 1 sampai 10 Muharram ini ada sambutan, kita pun sambut hari Ashura, tapi sambutan kita berbeza dengan sambutan orang-orang Syiah kan? Jadi 1 Muharram sampai 10 Muharram ini hari kesedihan pada mereka lah, mengenangkan yang mana Sayyidina Husain dibunuh katanya pada bulan Muharram di Kufah, Iraq. Jadi dia buatlah hari itu hari sambutan kesedihan lah. Dia pukul badan dia tuan-tuan, duduk pukul. Ada yang dahsyat pakai rantai belakang badan sampai berdarah-darah. Yang lebih dahsyat pakai pedang sampai luka-luka, koyak-koyak tuan-tuan, tetak kepala sampai berdarah, sampai mati tuan-tuan. Ini dipanggil niyahah tuan-tuan, dipanggil niyahah tuan-tuan. Saya pengalaman tuan-tuan, bukan tengok daripada jauh, saya duduk dengan diorang tuan-tuan. Tengok masuk dalam masjid dia ada satu tempat di Syria ni dipanggil dengan Sayyidatina Zainab. Nama tempat tu, dia katanya ada makam Sayyidatina Zainab di situ. Di situ juga ada kubur Lu'lu'ah, Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ni siapa? Orang yang bunuh Saidina Umar tuan-tuan. Tapi puak Syiah ni mendewa-dewakan, membuat satu makam masjid tuan-tuan untuk memperingati kononnya jasa Abu Lu'lu'ah. Kenapa? Kerana Syiah ni kan dibenci dengan Saidina Umar, dia mengkafirkan Saidina Umar. Maka bila Lu'lu'ah ni bunuh Saidina Umar, dia kata ni jasa besar untuk Syiah tuan-tuan. Ni jadi bila perayaan dia, saya duduk tengok tuan-tuan, masuk dalam masjid dia macam mana dia orang buat tuan-tuan, dengan mata kepala tuan-tuan, memang mengarut tuan-tuan, memang mengarut. Dia pukul-pukul badan, bila kita pukul dia marah tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, bila dia pukul-pukul badan, kita tengok je lah kan. Bila kita terlanggar dia belakang badan dia toleh, dia marah kita tuan-tuan. Asal nak marah? Kau nak sakit-sakit, kita tolong sakitkan lah kan. Bawa sini, meh sini, kau pukul depan ni, kita panggil mak motor, kita bantai ramai-ramai. Baru betul. Contoh. Itu contoh lah. Dia keluar, nanti ada orang tuan-tuan pakai pakaian serba hijau, pakaian perang, tutup muka tuan-tuan. Dia kata inilah Imam Mahdi. Tuan-tuan. Jadi dalam perayaan hari Ashura tu, yang versi Syiah tuan-tuan, dekat Syria ada keluar Imam Mahdi, dekat Iraq ada keluar Imam Mahdi, dekat Iran pun ada keluar Imam Mahdi. Dan jadi maksudnya Imam Mahdi itu ada ramailah tuan-tuan, bukan seorang je. Ini mengarut ajaran Syiah, sesat lagi menyesatkan tuan-tuan. Itu pengalaman. Jadi Syiah dia ada amalan
ataupun ritual niyahah, ataupun kita kata meratap, kan? Katanya memperingati akan Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh ketika mana berada di Kufah. Jadi hati-hati. Cuma kita di negara kita ni alhamdulillah, Syiah ni ada tapi dapat dipantau. Tu sebab tuan-tuan, pihak berkuasa, yakni kerajaan, khususnya pihak polis PDRM tuan-tuan, saya suka masa Datuk Ayub Han masa menjawat jawatan Ketua Siasatan Jenayah di Kuala Lumpur tuan-tuan, ramai golongan puak-puak Syiah ni kena tangkap ISA tuan-tuan, kan? Puak-puak Wahabi pun sama. Bukan isu je, isu khilaf ni kita tak masalah, khilaf ni lantak dia lah, itu kefahaman dia, pegangan dia. Isunya apa tuan-tuan? Dia membangkitkan sentimen permusuhan di kalangan umat Islam, mengkafirkan dan menghalalkan darah sesama Muslim tuan-tuan. Contoh apa yang berlaku di Iraq tuan-tuan, peperangan yang berlaku di Iraq hari ni tuan-tuan, sekarang ni pergolakan di antara umat Islam, pergolakan di antara Syiah dan Wahabi. Syiah dan Wahabi, bukan ahli sunnah tuan-tuan, bukan ahli sunnah. Asal mula Amerika datang, Amerika serang Iraq sebab ahli sunnah sana kuat. Saddam Hussein tu ahli sunnah, tapi bila dah dapat alih, dia naikkan pemimpin Syiah, kemudian golongan Wahabi tak puas hati. Wahabi tu siapa? ISIS tuan-tuan. Golongan ISIS, mereka tak puas hati tuan-tuan, mereka berperang sama sendiri. Yang tersepit kat tengah-tengah siapa? Ahli sunnah. Akhirnya yang jadi mangsa ahli sunnah tuan-tuan. Syiah ni tajaan Iran, Wahabi ni tajaan US, Amerika tuan-tuan. Berlaku juga di Syria, perang di Syria tuan-tuan, asalnya memang betul kebangkitan rakyat lawan Bashar, pemerintah. Tetapi rupanya itu pada permulaan, akhirnya masuk tuan-tuan ISIS lah, segala macam puak Wahabi. Kemudian daripada kerajaan ada pula pelampau-pelampau Syiah, kan, yang mendukung kerajaan. Akhirnya berlaku pertembungan Syiah dengan Wahabi. Yang jadi mangsa siapa? Ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Itu sebab kerajaan Malaysia, pihak PDRM sangat tegas tuan-tuan. Ada sahaja kumpulan-kumpulan ni, kan, yang menghasut kumpulan mereka, ahlinya, ataupun menghasut masyarakat, mereka akan ditangkap tuan-tuan, disumbatkan dalam ISA tuan-tuan. Orang ni tak perlu bicara mahkamah, orang ni perlu kepada brainwash yang betul tuan-tuan. Tu mahkamah nak bebaskan dia tak guna tuan-tuan, kan? Bukan, Islam tak menzalimi dia, tapi Islam nak betulkan orang yang macam ni ditangkap, kemudian diperbetulkan balik pemikiran dia tuan-tuan. Sebab orang Syiah dia akan kafirkan ahli sunnah, orang Wahabi pun dia akan kafirkan juga ahli sunnah dan Syiah, sama je tuan-tuan. Akhirnya yang kena kafir kita je tuan-tuan. Akhirnya yang akan dihalalkan darah, yakni darah orang ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Sedangkan kita ahli sunnah tak mengkafirkan mudah-mudah, dan tidak menghalalkan darah orang Syiah, dan tidak menghalalkan darah orang Wahabi. Ini kita tak kata boleh bunuh Syiah, boleh bunuh Wahabi tuan-tuan. Itu. Ini yang berlaku tuan-tuan. Saya ambil contoh satu lah tuan-tuan. Baru-baru ni kalau tuan-tuan perasan, mungkin tuan-tuan tengok video ni di YouTube, mungkin di Facebook mungkin, ataupun ada orang yang share di WhatsApp tuan-tuan. Ada seorang ni tuan-tuan, pemuka Wahabi dalam negara ni tuan-tuan. Orang tanya soalan pada dia, kan, apa hukum baca Yasin menggunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom, aplikasi lah, kan, Zoom ataupun Google Meet. Dia kata apa? Perkara ni bid'ah, perkara yang tak betul, sesat. Kenapa? Kerana tak dilakukan pada zaman Nabi SAW ataupun oleh Nabi SAW. Ini memang Syiah, ini memang Wahabi tuan-tuan. Memang Wahabi. Kita tahu latar belakang pengajian dia dan sebagainya tuan-tuan. Mudah-mudah menuduh amalan seseorang itu salah dengan sebab Nabi tak buat.
Bukan gitu. Baca Yasin ni, baca Quran lah kan, kerana Yasin ni satu surah daripada Al-Quran. Dan baca Yasin, baca Al-Quran ini ada tak hadis Nabi galak baca Quran? Ada kan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, akan datang Al-Quran pada hari kiamat menjadi syafaat pada si pembacanya. Maksudnya ada galakan secara umum. Bila-bila bacalah Quran, tapi dengan syarat tertentulah. Janganlah dalam keadaan kita haid contoh, ataupun nifas, ataupun junub contoh, ataupun jangan baca Quran dalam tempat yang tak elok, dalam tandah contoh. Lain tu bacalah, tak ada masalah. Tak ada wuduk pun boleh baca Quran, tak boleh pegang je, baca boleh contoh. Kemudian guna Zoom ataupun guna Google Meet. Dalam zaman PKP tak boleh buat Yasin kat masjid ke contoh kan. Masjid buat Yasin pun tengah imam-imam je dengan Bilal, kemudian di zoomkan ataupun di Google Meet kan, ataupun guna Facebook Live contoh, baca Yasin. Itu alat, itu berkaitan dengan dunia. Itu alat, itu bukan ibadah. Itu alat untuk ibadah. Itu kena faham. Apa sahaja alat kan, yang tak bercanggah dengan syarak, gunakanlah untuk ibadah. Contohlah tuan-tuan datang sini, ada yang pakai t-shirt contoh, ada yang pakai baju Melayu. Tanggalkan. Nabi tak pakai t-shirt, Nabi tak pakai baju Melayu. Sembahyang kena pakai jubah, Nabi sembahyang pakai jubah. Betul ke macam tu tuan-tuan? Tak betul lah. Nabi pakai jubah, itu pakaian pada zaman tu. Zaman ni pun orang pakai jubah. Tapi yang Nabi ajar, sembahyang tutup aurat, pakailah apa tuan-tuan? Jadi tutup aurat. Itu. Jadi jubah tu alat, baju tu, kemeja tu alat, t-shirt tu alat, baju Melayu tu alat kan, untuk ibadah. Maka alat itu mesti cukup syarat seperti yang dituntut. Walaupun pelbagai alat, maka dibenarkan, tak mengapa. Tapi masalahnya apa? Orang tak boleh bezakan mana yang dikatakan alat dunia dan mana yang dikatakan ibadah. Habis baca Yasin pakai Zoom, semua bid'ah, sesat, masuk neraka tuan-tuan. Dia tak sedar. Yang ustaz ni duk mengajar pun pakai Facebook Live, dia tak sedar Facebook Live tu pun bid'ah lah. Nabi dulu mengajar mana ada Facebook Live tuan-tuan. Internet pun tak ada. Itu bid'ah lah, sesat, masuk neraka lah. Kalau nak hukum cara dia menghukum, tak boleh gitu tuan-tuan. Itu alat semata-mata. Macam Pak Bilal kita azan, bila dia laungkan azan, dia gunakan mic. Bid'ah kalau gitu tuan-tuan. Zaman Nabi mana ada mic? Zaman Nabi mana ada mic contoh, mana ada mikrofon, mana ada pembesar suara. Bid'ah, sesat, masuk neraka kalau ikut cara fikir mereka tuan-tuan. Kita faham, kita kata ini azan tu ibadah, mic tu alat untuk melaksanakan ibadah. Tu je tuan-tuan. Contohlah. Ni puak-puak yang dipanggil dengan golongan Wahabi tuan-tuan. Bila dulu kita berhujah dengan mereka, kita kata, kamu kata nak ikut sunnah sangat, jangan pakai kereta, naik unta. Nabi naik unta, Nabi naik kuda, Nabi jalan kaki. Mana ada Nabi naik kereta? Kenapa nak pakai kereta? Dia kata, sunnah Nabi ni pada ibadah lain, pada kehidupan sehari-hari lain. Baru-baru ni ada kawan dia, doktor juga tuan-tuan, doktor PhD. Itu sebab insaf lah kita kalaupun doktor PhD, kita kaji satu bidang, jangan cakap yang bukan daripada bidang kita kan. Dia kata apa? Sunnah Nabi ni terbahagi kepada dua, semua orang tahu kan. Sunnah dari segi sudut ibadah, sunnah dari segi sudut perbuatan harian Nabi ataupun pakaian ke dan sebagainya, jilbiyah Nabi SAW. Jadi dia kata, orang tanya, pakai jubah ni sunnah Nabi ke? Dia kata sunnah tapi bukan ibadah. Pakai serban ni sunnah tapi bukan ibadah kan? Makan kurma ni sunnah tapi bukan ibadah. Dia kata ini perilaku hari-hari, jilbiyah Nabi SAW. Itu je. Orang tak cerdik, orang tak pandai tuan-tuan. Kenapa orang pakai jubah? Kenapa orang pakai serban? Kenapa orang makan kurma? Kalau kita tanya kan, Haji pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah, makan kurma, kenapa? Sebab saya nak ikut sunnah Nabi. Kat situ apa kita faham? Dia nak membuktikan yang dia cinta kepada Nabi dari segi sudut pemakaian, dari segi sudut pemakanan, dari segi sudut pakai serban dan sebagainya.
Nanti orang akan jawab, orang akan kata kan, sunnah Nabi bukan sekadar dengan pakaian tetapi dengan ibadah. Ya, kita tahu. Jawapan dia apa tuan-tuan? Sayyidina Ali bila naik kenderaan, naik kuda ataupun unta, dia ada zikir dia, dan zikir itu diambil daripada zikir Rasulullah, amalan Rasulullah. Dan di penghujung zikir itu Sayyidina Ali ni akan ketawa, ha 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 ha. Kan pelik tuan-tuan. Naik, dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, subhanallazi sakhara lana sampai akhir. Kemudian dia baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Kemudian dia baca doa Allahumma firli zunubi. Kemudian dia ketawa, ha 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 ha. Orang lain tanya, kenapa buat macam tu? Kan pelik tuan-tuan. Maka Sayyidina Ali kata apa? Aku lihat masa zaman Rasulullah, bila Rasulullah naik atas kenderaan, Rasulullah zikir macam yang tadi tu, dan disudahi dengan ketawa. Sayyidina Ali tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu ketawa? Aku doa minta ampun daripada Allah, sedangkan Allah tu kan memang maha pengampun. Nabi ketawa. Ketawa Nabi sehingga sahabat pun buat ketawa juga, walaupun Nabi dah tak ada tuan-tuan, beramal. Kenapa? Kerana kecintaan dia dengan Nabi. Ada sahabat tuan-tuan, dia pakai jubah. Lazimnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia pakai jubah, dia akan lepaskan satu butang di atas. Sedangkan ini bukan syariat, ini perkara kebiasaan adat sahaja, kan, kehidupan Nabi. Tapi kenapa buat? Kenapa? Kerana nak mencintai, nak mencontohi orang yang dicintai. Ini buktinya cinta. Contoh, ada sahabat dia buat pedang, kan, pedang daripada Bani Hanifah, kan. Pedang tu kerana Rasulullah buat pedang daripada Bani Hanifah, mereka buat pedang seperti pedang Rasulullah, dan dibuat oleh kaum yang buatkan pedang untuk Rasulullah, yakni pedang daripada Bani Hanifah. Kenapa? Kerana kecintaan pada Nabi. Sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pakai sandal ada 2 tali, depan 2 tali sampai ke belakang 2 tali, pakai sandal. Rasulullah pakai sandal begitu. Jadi sahabat pun buat gitu. Boleh je pakai sandal jenis lain, kasut jenis lain, tapi kerana mencintai idola mereka, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Dia bukan pahala dari segi sudut pakaian, dia bukan pahala dari segi sudut jubah, serban, bukan pahala dari segi sudut makan kurma. Pahalanya dari segi sudut bukti kecintaan dia dengan mengikut perilaku orang yang dicintai, siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab tuan-tuan, macam saya sebut tadi, Nabi SAW sebut, bila Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada seseorang, dia berikan kefahaman agama. Dia bukan berikan ilmu, tapi kefahaman ilmu. Maksudnya apa? Ada orang ilmunya banyak tapi tak faham, pun tak guna juga. Ada orang ilmunya sedikit tapi kefahaman dia sangat luas tuan-tuan, sehingga daripada ilmu yang sedikit itu kan, dapat disyarahkan ataupun dimanfaatkan, dihuraikan dengan lebih luas lagi, sehingga orang sangat faham dengan apa yang dibahaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini, sedikit sebanyak jadi panduan untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, dapat kita beramal dengan amal-amal soleh, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita dan ilmu kita nanti di dalam syurga. Mudah-mudahan nanti kita semua nanti dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penutup kuliah pada pagi ini, sedikit informasi saya nak kongsikan. Kalau ada sesiapa yang berhajat untuk nak melaksanakan umrah, tuan-tuan boleh roger saya lah, insya-Allah ada pakej-pakej yang menarik untuk tuan-tuan. Ataupun kalau tuan-tuan tak nak pergi umrah dengan saya pun, tak mengapa tuan-tuan nak tanya berkenaan dengan SOP terbaru umrah, ataupun perkara-perkara yang baru sekarang di sana, tuan-tuan pun boleh hubungi saya, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana taqabbal minna du'a'ana fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نابر قلوبنا بنور هدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك والقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulan-Mu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa mertua kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ampunkanlah dosa jiran-jiran dan sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam, ampunkanlah dosa orang-orang yang khianat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhlak kami seindah akhlak Nabi SAW supaya mana boleh dicontohi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang kuat dan taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukan hati-hati kami dengan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Jauhkan kami daripada perpecahan, jauhkan kami daripada umpat mengumpat, jauhkan kami daripada keji mengkeji, jauhkan kami daripada adu domba, jauhkan kami daripada fitnah memfitnah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kemanisan dalam menuntut ilmu ya Allah. Anugerahkan kepada kami kemanisan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya daripada kalangan kami yang sakit Engkau sembuhkanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang miskin Engkau kayakanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang sempit Engkau luaskanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang susah Engkau permudahkanlah ya Allah. Andainya daripada kalangan kami yang sengsara Engkau bahagiakanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keberkatan kami menuntut ilmu ini ya Allah, dengan keberkatan Nabi-Mu ya Allah, dengan keberkatan asma'-Mu ya Allah, kabulkanlah segala doa hajat dan permintaan kami ya Allah, yang telah kami doa dan hajatkan ya Allah, yang sedang kami doa dan hajatkan ya Allah, dan yang akan kami doa dan hajatkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.